karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Surau yang saya kasihi, Tuan-tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, para pendidik, ustaz-ustaz, guru-guru muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kerana Allah dapat bersama lagi pada malam ini untuk sambung terus kitab Bahjatun Nazirin, syarah kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, daripada Abu Dzar Al-Ghifari yang kita dah highlightkan kisah glamour tentang Abu Dzar dah ya. Seorang yang pernah datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta jawatan dalam politik. Ni Abu Dzar. Minta jawatan ni secara umumnya taklah salah, betul. Kita nak minta kerja, kita ada kelayakan, kita rasa kita boleh jawatan itu, mintalah, tak ada masalah. Diterima ataupun tidak, terpulanglah pada panel penilai. Zaman dulu, zaman para sahabat, zaman Nabi ni, penilainya Rasulullah sendiri. Rasulullah pun dah nampak dah karakter seorang-seorang para sahabat baginda. Sebab tu Abu Dzar bila dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah, boleh tak kau bagi aku jawatan?" Qala Rasulullah pun bersabda, "Ya Abu Dzar, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, kamu ni lemah. Dia nampak bab nak memimpin ini dia tak ada talent dia, tuan-tuan. Mungkin dia boleh jadi imam sebab dia orang yang warak. Abu Dzar ini kuat ibadah dia. Ya. Wa innaha amanatun. Jawatan ni wahai Abu Dzar adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadamatun. Pada hari kiamat besok jawatan ni boleh membawa kehinaan dan juga satu penyesalan terhadap kamu. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang-orang yang dapat menunaikan tanggungjawabnya. Ni berat amanah ni. Dapat jawatan tu kerana habuan-habuan tertentu, tetapi di sana menanti tanggungjawab yang besar, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang ada sudah tentu setiap urusan yang kita lakukan ini ada dosa dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya kasihi dan dirahmati Allah, itu dulu. Dalam hadis ni Abu Dzar kata, anna nasan, sesungguhnya ada satu kelompok manusia, sahabat-sahabat, ya, mereka jumpa Rasulullah, mereka berkata, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, pergi orang-orang ahli dusur. Dusur ni, dasrun ni apa? Mal, harta. Perginya orang-orang yang berharta ini ya Rasulullah. Kemana mereka pergi? Bil ujur, membawa pahala, dapat pahala. Ni kelebihan orang kaya. Orang miskin tak mampu nak lawan. Ni dia kelebihan dia. Ada dia punya darjat dia, perbezaan dia. Sebab itu mereka rasa cemburu, jealous, ya. Kita senang cakap dengki lah. Dengki ni.
orang-orang miskin dengan orang-orang kaya ni. Mereka kata apa? Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu sembahyang macam kami sembahyang juga. Kami miskin sembahyang, dia kaya pun sembahyang. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana juga kami puasa bulan Ramadan tu, sunat dan sebagainya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Tapi ni lebih orang kaya, mereka dapat yatasaddaquna, bersedekah, bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Jadi dengki, ya, dengki. Kita nampaklah daripada lenggok hadis ni yang mula-mula ni kan, apa dia? Bahawa para sahabat dulu amat cemburu dengan amalan, dengan kehebatan sahabat-sahabat lain yang mereka nampak ada di kalangan mereka, rasa ibadat dia, pengabdian daripada Allah Ta'ala ni nampak lebih. Mereka rasa kurang. Mereka taklah cemburu dengan harta unta ni banyak apa, tak adalah pangkat dia, tapi cemburu dengan amalan ini, tuan-tuan. Amalan apa? Iaitu dapat bersedekah ni dengan harta-harta mereka kepada yakni orang-orang yang kaya tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain Nabi ada sebut, kita ni boleh dengki dengan orang. Mengumpat, boleh mengumpat, ada yang haram. Dengki, ada haram, ada yang halal. Betul? Menipu, ada halal. Sampai peringkat nyawa, ya, mungkin kita boleh menipu. Nyawa tergadai menjadi pertaruhan. Orang kena kejar dengan orang gila bawa parang kan. Dia nyuruh masuk rumah kita. Orang tanya, ada nampak? Tak ada. Menyelamatkan nyawa. Jadi wajib hukum dia. Betul? Ngumpat, si Fulan tu sedadah, mama, bimbang akan terpengaruh. Jadi hukum dah terjadi, dia tak jadi dosa dah. Malah boleh jadi tuntutannya wajib. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan 6 perkara yang dibenarkan untuk kita mengumpat tadi. Dengki, Nabi dengan jelas sebut dalam hadis sahih. Nabi kata, la hasada illa fisnataini. Tidak ada kedengkian kecuali fisnataini, dalam 2 perkara. Ini kamu boleh dengki. Apa dia? Yang pertama Nabi kata, rajulun atahullahu malan. Seorang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia harta, fasallatahu ala halakatihi fil haqqa. Tapi dia salurkan harta dia itu, dihamburkan, dihabiskan harta dia itu kepada apa? Kepada perkara-perkara yang hak, yang benar. Ini yang sahabat jealous ni. Miskin, apa ada? Kais pagi, makan pagi. Ada sahabat yang miskin. Kita pun tahu antara sahabat-sahabat yang mula-mula ikut Nabi ni yang miskin-miskin, betul? Yang hamba, abdi dan sebagainya. Yang koprak-koprak ni tak mau ikut Nabi ni, lekeh dia kata. Betul? Tak ada untung. Projek tak dapat. Kalau ikut Nabi ni. Itu kelebihan. Kalau bapak-bapak, tuan-tuan, abang-abang, orang yang kaya, bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Ada harta, tuan-tuan, sebenarnya lebih daripada orang yang susah. Apa dia? Dapat ulurkan bantuan, sumbangan, infak, sedekah. Orang miskin tak dapat. Dia boleh mengaji Quran aja. Betul? Dia boleh sembahyang tahajud. Yang kita sebut dulu, dia boleh sembahyang duha. Orang kaya pun boleh tahajud, boleh duha, dia tambah lagi boleh menginfakkan harta daripada jalan Allah Ta'ala. Itu kelebihan yang kita tak dapat nafikan. Maka datanglah ni ya, Nabi bagi amalan. Ni yang kita sebut ni, dulu pun dah sebut dalam hadis, sebut diulang balik, dia refresh balik dalam hadis ini. Apa dia amalan dia? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Tu ganti sedekah, tuan-tuan.
Bila Nabi ajar pada sahabat-sahabat yang miskin ni, betul? Mereka seronoklah. Oh, lepas sembahyang duduk semua, wirid, subhanallah. Yang kaya terus balik. Dia tak tahu lagi amalan tu. Diam-diam ni rahsia. Sebab nak dapat sama kan. Tiba-tiba datang si kaya pada si miskin. Apa hal korang duduk ni? Miskin ni pun lepas cakap lah kan. Kami Nabi ajar untuk menyayangi orang kaya ni, ganti sedekah baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bocor rahsia. Yang kaya canang pada kawan lain, besok lepas sembahyang, betul, yang kaya pun duduk wirid sekali, memang tak boleh lawan, betul. Tu kelebihan Nabi dah sebut ni. Sebab tu kita perlu jealous, perlu cemburu, dengki, bukan nak santau dia, nak buat perkara tak elok pada dia, tapi nak dapat lebih daripada dia. Dia ada harta, dia pakai Mercedes, Alphard, dia bawa pergi masjid, pergi ceramah, bawa pergi kerja, benda-benda yang bermanfaat. Kita ni naik kereta cabuk je kan, Proton tahun 70 80. Ya, kita rasa cemburu tak dapat macam itu, tuan-tuan. Ya, kelebihan ni bagi orang-orang kaya istimewa. Betul, infakkanlah harta selagi hayat dikandung badan ini. Tak banyak, sikit. Kita belajarlah didik hati kita ni. Datang masjid pelentong RM1 masuk. Abaikan RM1. Kalau takut RM10 ni sampai balik nanti berkata je hati, RM10 kan, masuk RM1. Belajar didik hati kita. Tak payah tunjuk ke orang. Masuk. Inilah kuharapkan ya Allah satu amal jariah. Betul? Untuk aku dapat habuan yang menanam. Man yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang tanam saham, bagi hutang, yuqridullaha, bagi hutang pada Allah, qardan hasanan, dengan hutang yang baik tadi, infakkan harta, wa yudha'ifahu lahu, Allah Ta'ala akan gandakan bagi dia ad'afan katsirah, dengan gandaan yang begitu banyak sekali, tuan-tuan. Kita ada harta, kita dah pencen dapat EPF, orang sekarang kan, dia dapat itu wang perkhidmatan dan sebagainya. Bersihkan diri kita ni. Di samping kita punya harta dapat menyumbang begitu, kita kena juga ingat benda yang tak kurang penting yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mati kita adalah untuk melunaskan segala hutang piutang kita ni. Kena ingat ni. Selalu saya sebut ni, sebab ada orang hutang aku sampai sekarang tak bayar. Jumpa kita selamba je. Lepas tu ngeteh, kita yang belanja tu. Aduh, lepas tu dia ketuk downhill depan kita. Hei, berbulu-bulu betul. Hutang tak bayar. Hutang ni benda yang boleh menghalang amalan tuan-tuan sampai pada Allah Ta'ala. Kena ingat ni. Ya, kita dah ada duit ni. Kata-kata ni, terutama orang-orang lepas dah kerja kan. Duit banyak tak apa ada. Settlekan dulu hutang-hutang kita pada orang lain. You hutang tak settle, you pergi umrah. Apa jadi umrah begitu? Hutang dengan manusia tak settle. Sini 10,000, 2,000, 3,000. Pergi naik haji. Naik haji ni manistata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang mampu. Kalau duit itu kamu bayar hutang, habis kamu tak mampu naik haji, dengan bayar hutang itu adalah lebih utama daripada kamu naik haji dengan kamu meninggalkan hutang. Bagaimana agaknya mati di mana Makkah tu, naik haji tapi hutang kasih mati ada. Orang kata mati baik ya? Haji mabrur, padahal haji mabur. Tahu mabur? Tahu Imam mabur? Mabur tu terbang, mabrur ni terima. Haji mabur ni haji terbang, tak dapat apa-apa. Syok sendiri kita ni. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Tirmizi, Nabi sebut, dia kata ya, siapa yang ada berhutang, marwah, hutang marwah pun kena bayar. Hutang harta lagi lah.
Kamu kena bersihkan nama orang yang kamu pernah fitnah dulu. Wajib hukum dia sebelum kamu mati. Itu hutang maruah Nabi kata. Tergolek nasi orang, terlingkup periuk nasi orang dengan fitnah kamu. Ni contohlah kan. Kamu tanggunglah besok di akhirat kamu. Ya. Hutang harta, duit. Nabi dah sebut sebelum datang apa? Hari yang tak laku dinarun wala dirhamun, Nabi kata. Yang tak laku lagi dinar atau dirham. Maknanya di akhirat sana nanti kita dah tak mampu nak bayar. Ni hutang ni perkara-perkara yang sebab tu kita bimbang. Selalu orang buat keduri arwah ni kan. Keduri arwah ni bukan apa. Ya, keduri arwah ni, tahlil arwah ni dia khilaf lah. Kita pun tak nak bergaduh lah lagi dalam ni. Cuma yang kita bimbang ni, yang buat kenduri arwah ni pastikan harta dia tadi tu. Sebab bila mati tu yang kena settle dulu pada orang yang mati ni apa dia? Hutang dia kena settle dia. Wasiat dia, hutang dia. Kamu boleh bawa ambil dia harta dia, pergi bawa kenduri pula. Bagi makan orang sunat. Kalau iyalah kamu kata bagi makan kan. Tapi membayarkan hutang si mati itu adalah wajib. Itu kita bimbang. Bila ada kematian ni berlaku, sebab itu pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang berwajib mesti tanya dulu. Tempat saya dah tak adalah buat kat rumah ni jarang. Dia buat di surau. Ada kematian dia buat di surau. Antara sebabnya nak mengelakkan waris tadi ambil poket seluk sana. Satu benda harta dia pun kamu tak boleh pakai lah. Kalau dia ada anak-anak yatim dan sebagainya, betul tak? Ini yang kita amat bimbang tuan-tuan. Ya, itu harta, berkaitan dengan harta. Dulu hutang ustaz tak jumpa dah. Lah lama telefon, call WhatsApp tak jumpa dah mana pergi. Macam mana cara dia? Niatlah Allah Subhanahu Wa Taala, betul. Kamu sumbangkan dengan harta 1,000 ni, aku dulu hutang sebulan tapi dah berusaha. Betul tak? Nak tunggu bila lagi? Tak jumpa-jumpa. 1,000 tu infaklah harta. Betul tak? Pada orang fakir, orang miskin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui. Betul? Dia maha penyayang Allah Ta'ala ni. Jangan takutlah. Tapi kena ada usaha untuk itu tuan-tuan. Dulu pecah amanah. Betul tak? Allah Akbar. Pernah dulu rasuah. Betul tak? Antara yang Nabi SAW benci adalah rasuah ini. Sehingga Nabi pernah bersumpah, ya, apabila datang Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia bawa seorang bangsawan perempuan, orang berharta, suka derma perempuan ni, tapi satu hari kecandak dia. Perempuan ni curi, rupanya orang kaya ni mencuri. Dululah tu, cerita dulu tu. Jumpa Nabi nak dapat pelepasan. Kalau kita ni sekarang rasuah lah, betul tak? Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Jangan kamu makan harta satu anak yatim tadi dengan apa? Batil, dengan cara yang salah. Wa tudlu biha ilal hukam, kamu sogok hakim-hakim. Untuk apa? Untuk larikan daripada apa? Kebenaran tadi. Ini amat bahaya. Nabi merah menyala mata dia, merah padam muka Nabi. Bila perkara mungkar ni kan yang dia tak setuju, Nabi bangun berkhutbah. Inna ahlakal ladzina min qablikum. Sesungguhnya di antara kebinasaan. Ahlaka ni boleh makna binasa, celaka pun boleh. Halaka, terhalak. Di antara kebinasaan umat-umat dahulu, Nabi kata, annahum kanu, sesungguhnya mereka ni dulu, sebab diterbalikkan, sebab mereka ini apa? Dia tengok topan, Allah Ta'ala binasakan. Iza saraqa fihimus syarif, apabila yang mencuri itu orang yang syarif. Syarif ni apa? Orang mulia, orang besar, berpangkat. Macam kita ni ikan bilis tuan-tuan. Tak ada apa. Tapi yang nyolong Nabi kata, bila orang besar, tarakuhu, dilepaskannya. Wa iza saraqa fihimud dhaif, tapi bila yang curi itu orang dhaif, orang lemah, aqamu alaihil hadd,
ditegakkan hukum had terhadapnya. Nabi marah. Ketidakadilan berlaku dalam menguatkuasakan undang-undang ini juga dilarang oleh agama, tuan-tuan. Kita ikan bilis ni buang sampah kena denda 500. Yang syarif, yang orang besar 100. Mungkinlah, ini contoh. Itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tegaskan sendiri, marah baginda sampai baginda bersumpah, wa aimullah, demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammad sarakat, kalaulah anak aku Fatimah binti Muhammad dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong tangan dia. Rasuah benda besar, boleh meruntuhkan ekonomi negara. Kita tengok, kita negara Islam selalu laungkan Islam dan sebagainya. Tengok indeks rasuah kita dengan negara yang bukan Islam bagaimana. Bukan saya nak sanjung puji orang kafir, dah, dari segi itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, Rasulullah kata, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi rasuah dan penerima rasuah tempatnya dalam neraka. Rasuah ni berbagai bentuk, betul? Sama ada harta, wang ringgit, pangkat, kedudukan dan sebagainya boleh menjadi rasuah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Lepas tu kita nak dalam hati, sudut hati kita ni berazam, ya Allah, hapuskanlah benda-benda macam rasuah ni. Ya. Kalau kaya macam mana pun negara, kalau rasuah habis daripada atas sampai ke bawah itu. Sebab tu saya selalu cerita pasal kisah apa, Asri Jenggot tu. Dulu ada kan Asri Jenggot. Tuan-tuan suka ke tak suka dengan dia itu lain, tapi hikmah yang saya nampak, betul? Oh, rupanya yang bawah ni rasuah, kan dapat terang, dapat tangkap kan? Yang atas dia rupanya main dah. Habis kan? Penguasaan tak dapat dikuatkuasakan. Dulu kamu nak kuasa, betul? Kita lagi nak kuasa, betul? Tapi dapat kuasa kamu selewengkan selingkuhan kuasa, betul? Bahaya ni, tuan-tuan. Sebab itu nak cegah mungkar ni kena ada kuasa. Bila dapat kuasa, kita jagalah kuasa itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita apa, remehkan benda-benda rasuah ini. Okey? Itu. Orang yang kaya, silat-silat hari bulan, dia boleh dia dekat sangat dengan benda-benda macam itu. Yalah, kita ada duit, betul? Kita nak ke mana boleh, betul? Nak dapat apa boleh? Nak sana kemari, nak ke sana kemari. Pastikanlah, tuan-tuan, bahawa hutang piutang, benda yang dulu kita pernah pecah amanah, kita bayar balik. Barulah kita dah lunas, selesai, barulah kita buat tuntutan-tuntutan yang lain itu tadi. Baik. Saya sebut tadi dua. Satu, harta. Tuan-tuan kena jealous dengan kawan-kawan yang ada harta. Tapi jangan, tak payah jealous lah. Kalau yang ada harta tu memang kaki tak betul lah. Dia suka berjoli. Itu tak payah jealous. Yang jealous ni yang kemari ni antaranya. Tetapi syukurlah. You ada harta tapi mampu duduk masjid, betul? You boleh dengar majlis ilmu. Boleh. Oi, itu yang memang jealous betul. Saya pun ada kawan begitu. Bukan belajar pandai pun. Dulu kat sekolah dengan aku pun hanyut dia. Tapi dah besar ni, Ji. Dia hebat tau. Itu besar, bininya 2. Allah, macam mana rajin beribadah, infak rajin dalam hati. Ya Allah, aku ni boleh bercakap je. Tapi dia boleh sana sini. Pantang tuan-tuan. Ya, dengar orang nak tu, dia cepat. Pagi tadi saya jabat agama. Adalah satu persatuan guru tu. Ya, perlukan duit. Terus dia bagi berapa? 3,000. Itu juga. Nampak? Terus kita doa lah, ya. Nampak? Dia dapat doa lagi daripada orang. Ya Allah, murahkanlah rezeki dia. Dia terus bagi 3,000 tu peranjat kita. Kita mampu 30 ringgit pun bergeletar. Nak bagi poket ni. Fikir ni, ni belanja duit anak aku ni. Tahu tak? Ni duit minyak ni. Ni nak beli ikan kembung ni. Itu orang-orang yang apa? Miskin, susah. Saya kemari tadi pun dekat Simpang 4 N-Stack F1 tu,
Cuma 4 tu pun ada lagi orang kereta. Saya ingat suami isteri lah. Siap pakai apron, dia tulis dia punya barang makanan. Dia bawa lah satu ni 5. Dekat traffic light tu, dia buat orang time merah tu, dia berniaga. Allah, begitu sekali tuan-tuan. Mungkin dia susah ke? Wallahu alam lah kan, kita pandang baik lah. Kesian dia pergi kat tingkap kereta je. Dulu kan entah apa ada, saya tengok macam ada asam jeruk dia jual, kuih. Ada jugalah yang beli. Tapi lah berniaga macam itu kadang-kadang dalam keadaan yang orang tergesa-gesa kan, payah juga. Tapi dah tak ada lah. Mungkin ya, mudah-mudahan lah Allah Ta'ala bagi rezeki lah pada dia. Baik. Yang kedua Nabi kata, siapa lagi orang yang kamu boleh dengki? Rajulun atahullahu hikmah, seorang lelaki yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya apa? Kebijaksanaan, hikmah, ilmu, pengetahuan. Fahuwa yaqdi biha, dia beramal dengannya, dengan ilmu dia. Wa yu'allimuha, dia ngajar lagi ilmu yang dia ada pada orang lain. Dia beramal, orang lain. Kalau orang bijak pandai dipanggil al-ulama'ul amilin, ulama-ulama yang beramal dengan ilmu dia. Itu kita cukup respect, betul tak? Bukan tak ulama apa pun, bukan mesti itulah, ya. Kita nampak orang ni memang orang yang memang orang pandai lah, ya. Tapi dia boleh amalkan agama, dia ajar ilmu dia pada orang lain, dia tak kedekut. Orang macam ini pun Nabi kata kamu boleh jealous, boleh dengki dengan dia. Bagaimana cara nak dengkinya? Cara dengan dengki dia, ya, you belajarlah lebih hebat lagi daripada dia. Tak ada jalan lain. Jangan kamu pergi nak cari ilmu mimpi, dapat ilmu mimpi. Saya ada juga orang jadi bomoh, sampai sekarang jadi bomoh, dapat apa? Mimpi. Dia tulis kat kertas, saya baca, tak apa-apa merapu ayat Quran salah dia tulis. Ni bomoh apa ni? Mana kau dapat ni? Dia kata dia melalui mimpi. Payahlah orang macam ini, tapi jadi bomoh terus sampai sekarang. Orang datang pula tu baik. Aku tak tahu, bahayalah benda-benda macam ni. Ya Allah, dekat dengan syirik lah. Baca ayat Quran pun tak betul, nak menjampi orang. Saya kata al-ilmu bita'allum, ilmu dia bukan begitu. Laduni ni Nabi Muhammad aja wahyu betul, direct daripada Allah Ta'ala. Kita tak ada. You nak pandai, you kena belajar. Janganlah yang mengarut-ngarut sekarang ni tuan-tuan. Ramai begitu sekarang rupanya. Tu dua jenis golongan yang tuan-tuan boleh cemburu ataupun dengki. Baik, bila sahabat mengadu pada Nabi begitu, ya, tentang orang kaya tadi kelebihan dia, maka Nabi pun Nabi bersabda, awalaisa, bukankah tidak, qad ja'alallahu lakum, Allah Ta'ala telah jadikan kepada kamu ma tasaddaqun, barang yang kamu boleh sedekahkan, ataupun perkara kamu boleh sedekah juga, macam orang kaya tadi. Ini saya dah sebut tadi awal kan. Nabi pun kata apa? Inna bikulli tasbihatin sadaqatun, sesungguhnya setiap tasbih itu satu sedekah. Nampaknya masa mencemburui kita. Kena berhenti, Imam. Berhenti ya? Kena berhentilah. Aku tak nak jadi isu nanti. InsyaAllah lah sedikit. Ada Pak Bilal dah? Sementara Pak Bilal jalan tu, okey, kita tutup sikit. Dan Nabi terus sambung tadi itulah, tasbih sedekah, takbir sedekah, tahlil juga sedekah, tahmid sedekah, amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar juga satu sedekah. Ya. Jadi masa ni lepas ni komat terus ni. Boleh sambung? Boleh 10 minit ada istiqamah. 10 minit? Oh, boleh. Ni aku tak mandai-mandai ya. Kau jangan report pula. Saya dah 2 kali kena. Kata saya tak ikut arahan masjid. Tapi saya dapat izin barang 10 minit lah, 5 minit nanti akan terus komat. Saya sambung sebab ada sikit lagi. Ya, terima kasih pihak surau. Dan Nabi sebut tadi
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca, tuan-tuan dapat pahala macam orang kaya yang bersedekah. Enggak cukup itu. Nabi sambung lagi, amrun bil ma'ruf, ajak orang buat baik, sedekah. Wa nahyun anil munkar, sedekah. Halang orang, cegah orang daripada melakukan kemungkaran, juga satu sedekah. Kan ayat diganding kan? Dalam Quran dua ni mesti ganding. Amrun bil ma'ruf tak ada dua seorang-seorang. Dia nak mesti lengkap. Wa nahyun anil munkar. Surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Stop. Dah. Wow hal. Wal pada masa yang sama kamu ajak orang buat baik. Wa nahyu wa yanhauna anil munkar. Kamu kena cegah munkar. Dah. Ikut semampu kita kan. Kita sebut dulu. Kaedah Nabi bagi tahu. Mesti orang yang paling berkuasa, ada autoriti. Kalau muka macam kita ni dilempang oleh orang je. Engkau siapa? Betul? Dia kena ada dia. Baik. Kemudian Nabi sambung, wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Dan pada kemaluan kamu ada sedekah. Sahabat geger ni, terperanjat bila sebut pada kemaluan ada sedekah. Qalu, mereka pun bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, adakah bila seseorang itu mendatangkan, melampiaskan nafsunya, wa yakunu lahu fiha ajrun, adakah padanya pahala? Bersyahwat ada pahala ke ya Rasulullah? Ara'aitum, Nabi pun kata, kamu tak tahu ke? Ataupun kamu tak tahu? Kamu tahu kan? La wada'aha fi haramin, kalau kamu letakkan kemaluan kamu itu pada tempat haram. Maknanya apa? Kalau kemaluan ni tempat haram, apa dia? Berzina. Setengah ulama berpandangan orang lelaki yang onani, apa bahasa tak cantik dia, melancap. Betul? Ini termasuk ini. Maknanya dia meletakkan itu tidak pada tempatnya. Wad'u fi syai'in la fi mahallihi. Letakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Patutnya tempat tu pada kemaluan para isteri kamu, betul? Tapi kamu buang begitu. Tapi ada banyak pandangan. Ini saya sebut sikit. Mazhab Hanafi, kalau kita dah tak boleh tahan, dia kata. Ni Hanafi sebagian, dia kata sebagai pendapat Hanafi, boleh onani itu kalau dah rasa terangsang sangat, tak boleh tahan, isteri tak ada, bimbang berlaku zina, dia kata. Ketika itu harus. Itu sedikit pandangan daripada mazhab Hanafi lah yang saya tengok. Tapi kebanyakan majoriti ulama mengatakan onani adalah hukumnya haram, tuan-tuan. Tapi yang lebih difokuskan ini, yang Nabi kata letakkan bukan pada tempat dia haram, maknanya apa? Berzina. Jadi zina ni haram lah. Memang semua orang tahu kan? Kau tahu ke? Kau tahu tak? Kalau kamu berzina tu haram tak? Kamu letakkan kemaluan kamu tu bukan pada tempatnya? Ya. Maknanya haram, tahu kan? Ya, haram. Fakadzalika, begitu juga idza wada'aha fil halal, apabila seorang Islam itu meletakkan kemaluan dia pada yang halal, kana lahu ajrun, maka baginya dapat pahala. Nak pahala tak? Nanti balik silakan. Dapat pahala ni. Nabi sebut. Selalu kita ni kata malam Jumaat je Haji. Tak ada. Dia bukannya malam Jumaat dia. Tiap-tiap malam. Kat unta, kalau dulu unta kan, Nabi sebut, suami nak dekat unta, isteri kena bagi. Maknanya apa? Suami nak dekat kau punya proton pun kena bagi. Dulu orang pakai unta, sekarang orang tak pakai unta lagi kan. Dalam kenderaan pun isteri wajib bagi. Tapi kita agak-agak lah kan, aksiden nanti. Jadi kita pandailah, janganlah luru bendul. Betul tak? Jadi betul lah yang selalu viral dekat WhatsApp tu, malam Jumaat aja, orang lelaki punya WhatsApp memanglah. Abang balik cepat malam ni, malam Jumaat. Dia bagilah gambar perempuan cantik dan sebagainya. Ini biasa orang lelaki kan begitu. Ya, memang. Ya, sahih.
tuan-tuan bersama dengan isteri orang yang dihalalkan dapat pahala. Sebab itu isteri yang tidur membontot suami dilaknat Allah Ta'ala oleh malaikat sampai besok subuh. Kan? Itu kena hati-hatilah. Jadi tak siapa yang nak bagi tahu ni, jadi tuan-tuanlah sendiri kena didik isteri tadi, tuan-tuan. Ya, muslimin yang saya kasih dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habislah hadis tu. Insya-Allah kita akan pindah pada tajuk ataupun hadis yang lain. Jadi banyak perkara yang dapat manfaat daripada hadis ini. Bersedekah, okey, bukan hanya semata-mata dengan harta. Maknanya apa saja yang tuan tahu. Betul, Nabi ni dia realistik, betul. Dia tahu umat ni macam mana, betul? Kalau nak ikut Nabi boleh sembahyang 3 surah panjang kan? Kita sebut dulu. Boleh kalau kamu mampu macam Nabi. Tapi Nabi tahu ada yang tak mampu. Nabi kata baca pendek pun tak apa. Iqra'u ma tayassara minal Quran. Nampak? Nabi tahu. Ada kalanya baca Quran banyak. Tapi yang ini, nampak? Dia tahu ada golongan-golongan tertentu ni nak beribadat ni tak boleh lama, kerja dan sebagainya. Bagi yang ini, bila subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar itu dah tak ada hujah lah, saya rasa. Benda yang cukup mudah, betul tak? Bukannya baca Quran buka tak? Sebut aja sampai kita memandu bekerja, kita boleh sebut untuk mendapatkan banyak pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja, tuan-tuan. Saya mohon ampun, maaf ambil masa sikit. Saya mohon maaf banyak-banyak kekasaran ataupun pandangan saya yang berbeza dengan tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada segala perkara yang mungkar. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.